Salam sejahtera kepada doktor dan para pelajar. Kami merupakan kumpulan 19 kenegaraan Malaysia Group X. Nama saya Lee Wen Chuan dan metrik nombor ialah 281174. Hari ini kami akan membentangkan laporan kami bertajuk Penyalahgunaan Dadah, Punca dan Ancaman terhadap Generasi Muda serta kesannya terhadap negara bangsa antara tahun 2014 hingga tahun 2015. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, definisi penyalahgunaan dadah ialah penggunaan dadah bukan bertujuan untuk perubatan. Sejarah dadah di Malaysia boleh dikesan sejak abad ke-19 iaitu penjajah Inggeris di tanah Melayu membawa masuk pekerja dari China dan India untuk menjalankan aktiviti pelembungan biji timah. Pekerja-pekerja tersebut telah membawa masuk dadah seperti kandu dan ganja dari negara asal. Statistik dadah di Malaysia adalah seperti yang ditunjuk. Terdapat 4 objektif kajian dalam laporan ini yang masing-masing mengkaji aspek punca, ancaman, kesan terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme serta kesan terhadap pembinaan negara dan bangsa. Kaedah penyelidikan dan sumber. Kaedah penyelidikan yang digunakan ialah kaedah kualitatif, iaitu menjelaskan persoalan konsep, maksud dan simbol sesuatu perkara. Data yang dikumpulkan akan membentuk perkataan atau ayat. Seterusnya, reka bentuk kajian akan bersifat fleksibel, iaitu boleh berubah mengikut kesesuaian. Kaedah ini dapat mengumpulkan maklumat secara lebih menyeluruh dan mendalam. Terdapat 3 kategori sumber yang digunakan, iaitu sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier. Penggunaan pelbagai sumber akan memastikan maklumat yang dikumpulkan adalah pelbagai dan mencukupi. Contoh sumber primer yang digunakan adalah seperti laporan tahunan 2014 yang diterbitkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Contoh sumber sekunder yang digunakan adalah seperti kamus, buku, jurnal dan lain-lain. Contohnya Jurnal Anti Dadah Malaysia 2015. Contoh sumber tersier adalah seperti laman sesawang, workshop dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Halimah Sadia binti Ahmad, nombor metrik 281201. Hari ini saya akan membentangkan 4.1 iaitu menganalisis faktor berlakunya penagihan dadah dalam generasi muda. Pada masa ini, terdapat pelbagai punca penagihan dadah yang berlaku dalam kalangan generasi muda yang membimbangkan keluarga, masyarakat dan juga negara. Punca berlaku penyalahgunaan dadah dalam kalangan generasi muda boleh dibahagikan kepada 3 faktor, iaitu faktor individu, faktor keluarga, faktor persekitaran yang dihadapi oleh generasi muda tersebut. Bagi faktor individu terbahagi kepada 2, iaitu pengaruh rakas sebaya dan tekanan yang dihadapi oleh generasi muda. Sebagai contoh, pengaruh rakas sebaya dalam penyalahgunaan dadah terjadi apabila rakan-rakan menawarkan dan mencabar remaja untuk mengambil dadah, menyebabkan mereka terjebak dalam kancah penyalahgunaan dadah. Seterusnya, bagi faktor keluarga terbahagi kepada 2, iaitu kurang perhatian ibu bapa dan penghayatan agama yang kurang ditekankan di sekolah dan juga di rumah. Contohnya, kesibukan ibu bapa dalam pekerjaan menyebabkan anak-anak terjerat dalam kancah penyalahgunaan dadah kerana ibu bapa tidak memerhatikan anak-anak dengan baik. Hal ini menyebabkan mereka bertindak sewenang-wenangnya. Akhir sekali, faktor persekitaran yang dihadapi oleh generasi muda yang mendorong mereka mengambil dadah ialah sikap tidak prihatin masyarakat dan pengaruh daripada media cetak dan media elektronik. Misalnya, penggunaan media elektronik dan media cetak yang tidak terbatas serta tidak terkawal memberi pendedahan ke atas kegiatan haram ini menyebabkan generasi muda terjebak dalam masalah penyalahgunaan dadah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Izian Nisa binti Muhammad. Saya akan membentangkan bahagian 4.2 iaitu ancaman dadah kepada generasi muda. Yang pertama adalah ancaman kepada kelangsungan hidup. Keadaan ini melibatkan sosioekonomi seseorang itu boleh terjejas disebabkan oleh dadah. Generasi muda yang terlibat dengan dadah cenderung untuk mencuri, merompak dan sebagainya untuk mendapatkan dadah. Hal ini menyebabkan mereka melanggar undang-undang dan akan dihukum penjara. Yang kedua adalah ancaman kepada negara dan bangsa. Disebabkan oleh dadah, mereka lupa akan tanggungjawab mereka sebagai penyumbang kepada pembangunan negara pada masa akan datang.
Oleh itu, kerajaan hendaklah sentiasa memantau setiap sekolah di negara ini supaya boleh mengelakkan penyalahgunaan dadah. Yang ketiga adalah ancaman kepada kesihatan. Pengambilan dadah akan menyebabkan penyakit berbahaya sekiranya disalahgunakan seperti penyakit HIV, mental, kanser dan sebagainya. Oleh itu, dadah hendaklah tidak disalahgunakan untuk mengelakkan berlakunya penyakit berbahaya seperti ini. Yang terakhir adalah ancaman kepada institusi keluarga. Dadah merupakan punca kepada kejatuhan institusi keluarga. Apabila salah seorang daripada ahli keluarga terlibat dengan penyalahgunaan dadah, keharmonian dan kebahagiaan keluarga akan terjejas dan berkurangan. Oleh itu, ibu bapa hendaklah memainkan peranan untuk membendung masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan anak-anak mereka. Sekian, terima kasih. Nama saya Fatih Iman binti Muhammad Nizam. Saya akan sambung dengan kisah-kisah penyalahan gunaan dadah dalam generasi muda terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme. Kisah yang pertama adalah tidak dapat melahirkan generasi muda yang mempunyai semangat cintakan negara, di mana generasi muda yang melibatkan diri dengan masalah penyalahan guna dadah pasti akan kurang pendedahan dan kurang prihatin terhadap pembangunan negara. Kesan yang kedua adalah sistem pendidikan sejarah tidak dapat disemarakkan di dalam diri generasi muda, di mana generasi muda yang melibatkan diri dengan penyalahan gunaan dadah pasti tidak akan dapat mengaplikasikan sistem pendidikan di dalam diri mereka, terutamanya pendidikan sejarah, kerana mereka yang terlibat dengan dadah selalunya tidak dapat berfikir secara waras. So, remaja akan menjadi malas dan kurang fokus dalam tempoh pembelajaran. Kesan yang ketiga adalah tidak dapat mengekalkan kedaulatan negara, di mana mereka yang melibatkan diri dengan masalah genjara dalam ini pasti susah untuk menghayati pejuang-pejuang terdahulu dalam mengekalkan dan mendapatkan kemerdekaan. Sebagai contoh, pada tahun 2016, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN mendapati 31 rakyat Malaysia termasuk 4 wanita ditangkap oleh polis asing kerana menjadi keldai dadah, di mana jelas kat sini bahawa masalah ini akan menjejaskan imej negara dan juga menyebabkan kedaulatan negara terancam. Kesan yang terakhir adalah sentimen perkauman antara kaum akan berlaku, di mana berdasarkan lampiran yang dikeluarkan oleh ADK pada tahun 2014 menunjukkan bahawa kaum Melayu mempunyai jumlah bilangan pedagih dadah lebih ramai daripada kaum India dan Cina. Hal ini akan mengakibatkan kaum lain akan memandang hina terhadap kaum Melayu dan beranggapan bahawa kaum Melayu yang telah menjejaskan imej negara dan pembangunan negara. Salam, nama saya Dr. Wei. Metri nombor saya adalah 281139. Saya akan membentangkan bahagian kesan penyalahgunaan dadah dalam generasi muda terhadap pembinaan negara dan bangsa. Melalui kajian ini, penyalahgunaan dadah memang membawa kesan terhadap ekonomi negara, iaitu kerajaan terpaksa menanggungkan kos yang tinggi untuk menyediakan pusat pemulihan seperti CCRC dan klinik CNC Satu Malaysia di bawah agensi anti-dadah kebangsaan. Kerajaan suka menyediakan khidmat rawatan dan mengadakan program-program pencegahan. Contohnya, kerajaan telah membiayai sebanyak 380 juta untuk membangunkan pusat pemulihan dan penjara. Selain itu, penyalahgunaan dadah juga membawa kesan terhadap keselamatan negara. Apabila kes penagih meningkat, secara langsungnya kes jenayah sosial akan meningkat. Contohnya, kes penyalahgunaan dadah yang berlaku mulai tahun 1880-an adalah serius sebab penambahan bilangan generasi muda yang cedera akibat dadah memang mengukuh kerajaan mengumumkan bahawa dadah menimbulkan ukutan kepada masyarakat negara. Yang terakhirnya, penyalahgunaan dadah juga akan mengakibatkan perpaduan masyarakat terjejas. Oleh itu, suasana kehidupan masyarakat tidak tenteram dengan peningkatan berbagai bentuk jenayah akan menyebabkan kepercayaan antara
raya hilang dan mungkin tidak akan menghulurkan bantuan untuk menolong orang yang menghadapi kesusahan kerana takut ditipu oleh penipu. Jadi, persengadahan dan perselisihan faham akan menimbul antara satu sama lain. Keharmonian masyarakat juga akan menghilang disebabkan integrasi antara bangsa akan berkurang akibat kes penagih data semakin meningkat. Kesimpulannya, kajian ini dapat menunjukkan data memberikan kesan negatif yang besar terhadap generasi muda maupun negara Malaysia. Oleh itu, terdapat beberapa rangkaian untuk mengurangkan kes ini, iaitu peningkatan perkuasaan, peraturan dan undang-undang yang lebih tulus. Keduanya adalah mempergiatkan usaha pencegahan penyalahgunaan data melalui kempen kesedaran. Ketiganya adalah pemilihan rakan-rakan yang baik dan bersifat positif. Jadi, kerajaan dan masyarakat yang berhati harus bersama-sama bergantung bahu dalam membanderas masalah ini. Sekian, terima kasih.